Baik, seterusnya kita akan belajar cara untuk membina carta bar atau carta palang. Okey, carta bar untuk peringatan semua murid, kita gunakan carta bar apabila kita hendak membandingkan atau mempamerkan frekuensi bagi data yang telah dikumpulkan dalam beberapa kategori diskrit. Apa maksudnya tu? Okey, maksudnya kita hanya boleh mempamer atau menggunakan carta bar untuk menerangkan tentang data yang diskrit. Data yang diskrit maksudnya data itu sangat jelas perbezaannya. Contoh kumpulan darah. Okey, ini adalah contoh data yang diskrit. Tak akan ada darah A bercampur dengan B. Okey, kumpulan darah itu adalah jelas sekali perbezaannya. Dan ini adalah bilangan murid ini adalah data yang kita kumpulkan apabila kita bilang berapa ramai murid yang mempunyai kumpulan darah A, berapa orang yang kumpulan darah B. Jadi bilangan yang kita kumpulkan ini dipanggil sebagai frekuensi. Okey, ataupun dalam bahasa lainnya kekerapan. Jadi jika jadual kita mengumpulkan data ataupun frekuensi ataupun kekerapan yang kita ingin tunjukkan kepada orang lain hasil dapatan kita dan data kita itu adalah data diskrit, maka kita menggunakan carta bar. Baik. Bagaimana hendak membina carta bar yang baik? Okey, yang pertama syaratnya kita mesti ada paksi. Paksi X dan paksi Y. Sebagaimana graf garis juga, paksi X diwakili oleh pemboleh ubah, dimanipulasi, dan paksi Y kita letakkan pemboleh ubah, bergerak balas. Jadi untuk contoh jadual ini, pada paksi X kita letakkan kumpulan darah kerana kita manipulasikan kumpulan darah. Kumpulan darah, dan pada paksi Y kita letakkan kekerapan atau frekuensi iaitu bilangan murid. Okey, kita ada paksi X dan kita ada paksi Y dilabelkan dengan betul, dan jika pemboleh ubah itu ada unit, kita letakkan unitnya. Sama juga pada paksi Y. Tapi untuk tajuk ini kumpulan darah kita tidak ada unit. Okey, jadi kita hanya tulis unit sajalah di sini. Baik. Okey, mesti ada paksi X, ada paksi Y, ada nama dan unit, ada dinama atau dilabelkan dengan unit. Yang kedua, ciri kedua, bila kita bina carta bar, lebar bar atau palang mestilah seragam. Seragam maksudnya sama lebar. Okey, seragam. Dan tidak bersentuhan, jarak. Saiz atau lebar palang seragam dan tidak bersentuhan. Ada jarak ni antara dua palang ni, ada jarak. Jadi dia tidak bersentuhan. Yang ketiga, mesti ada tajuk. Jadi untuk carta bar ini kita boleh letak kumpulan darah. Variasi dalam kumpulan darah murid kelas apa contoh. Itu adalah untuk tajuk. Dan carta bar ni kita boleh bina dalam dua keadaan. Yang pertama, yang cikgu lukis ini adalah carta bar yang berada pada kedudukan menegak. Dan kita juga boleh lukis carta bar dalam kedudukan begini. Ini kita panggil dia keadaan mengufuk. Baik.
Biasanya dalam peperiksaan XPM, kita biasa menggunakan carta bar dalam keadaan menegak seperti inilah. Jadi cikgu galakkan untuk awak bina kalau dalam peperiksaan carta bar dalam bentuk menegak seperti ini.